何？お前はもう死んでいる。 Wow, ini bukan biasa-biasa. 42 km tu dalam 2 jam 23 minit bersamaan dengan 3 minit 23 second per kilometer. Lajunya lebih kurang 17 km per hour. Memang laju betul. Siapa lagi? Liu Tan, atau kita kenali dengan nama penuhnya Tan Huang Leong. Berumur 32 tahun, tarikh lahir 27 Januari 1988. Go hard or go home, no shortcut. Itulah kata-kata yang digemari oleh beliau ketika dia berlatih sepanjang masa kita kenal beliau ini. Itulah kata-kata yang sering dia ingat sampai bila-bila, yang menjadikan dia terus bersemangat tanpa putus asa melatih diri terus berjuang mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Ada nasihat yang dia berikan kepada rakyat Malaysia yang sering mengikuti perkembangan beliau. Believe in yourself, discipline yourself, train smart but don't be greedy. Itulah kata-kata semangat yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Mungkin ada antara kita yang tidak pernah kenal siapa dia ni. Dulu adalah seorang jurutera elektrikal yang bekerja di Taiwan, atlet yang berjaya mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Video kali ni aku nak kenalkan dekat korang semua siapakah diri beliau yang bernama Liu Tan ini. Bagaimana kronologi perkembangan maraton yang dia lalui daripada sejak tahun 2013 sehingga ke tahun 2020. Wow, sehingga mendapat catatan rekod kebangsaan yang baru. Inilah kan biasa-biasa, ini adalah luar biasa. Kalau korang nak kenal siapakah dia, tonton video ni sampai habis lagi. Kedau. Kembali lagi dalam Hazi yang Channel Studio. Kali ini aku akan terangkan kronologi bagaimanakah perkembangan seorang pelari maraton negara yang namanya Liu Tan ini. Daripada yang biasa-biasa saja, tak kenal lagi waktu tu, tapi sekarang orang dah mula kenal dia kerana dia telah berjaya mengharumkan nama negara sekali lagi dengan memperbaharui rekod dia sendiri yang merupakan rekod kebangsaan yang telah diciptanya. Kita akan mulakan dengan peribadi beliau. Dia telah menyertai acara maraton ni pada tahun 2013, tapi dia tak bagi tahu berapa masa yang dia dapat. Dia hanya katakan dia dapat habiskan acara maraton tu dan dia rasa seronok. Selepas itu, pada tahun 2014, ikut daripada statistik World Athletics, dia telah sertai acara Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. Itulah catatan pertamanya yang dapat rekod dalam profil IAAF dengan catatan 2 jam 47 minit 23 second. Kemudian kita ikut daripada perkembangan pada tahun 2016. Pada 2016 dia join satu event juga, satu event maraton Kuala Lumpur Standard Chartered KL Marathon pada tahun 2016 dengan catatan makin baik 2 jam 41 minit, lebih kurang macam tu. Kemudian pada tahun 2017, wow, waktu ni dia dah mula betul-betul serius dalam dunia maraton. Dia telah sertai 4 acara maraton dalam satu tahun. Tapi season best paling terbaik adalah acara Tokyo Marathon 2017 dengan catatan rekod kebangsaan iaitu 2 jam 28 minit 19 second. Waktu ni adalah sedikit isu dia punya masih tak dapat rekod kebangsaan diiktiraf dengan KOM Malaysia. Pada tahun 2017 yang sebenarnya pada waktu itu tidak menjadi rekod kebangsaan yang rasmi, tapi pada masa yang sama dia telah berjaya memperbaharui rekod peribadi seorang atlet Malaysia pada tahun 2010, iaitu namanya Wong Chan Yu yang berlari di Marathon Canada, Montreal, Canada pada tahun 2010. Tapi pada tahun yang sama, dia telah dipelawa untuk sertai SEA Games di Malaysia. Dapat keputusan nombor 4 iaitu 19 second belakang daripada pelari maraton negara satu lagi iaitu Mohaiza, atau kita kenal adalah Pokjat, dengan catatan 2 jam 32 minit, lebih kurang macam tu. Tapi dia tak pernah putus asa lagi. Pada tahun 2018, dia telah sertai 2 acara maraton. Pada awal tahun adalah Tokyo Marathon 2018 iaitu dah pada bulan Februari, merupakan ulang tahun. Dia nak balas dendam balik lah untuk acara maraton dekat Tokyo pada tahun 2017. Dia nak cuba perbarui rekod peribadinya. Dia nak cuba sekali lagi hantar official rekod kebangsaan dekat Malaysia atau pihak KOM. Sebabnya pada waktu 2018 tu bukan setakat Liu Tan je yang join, ada lagi dua atlet Malaysia yang join. Pertamanya adalah yang kita kenal lah, Mohaiza atau Pokjat. Keduanya adalah Pok Nick ataupun Nick Fakharuddin, dan yang ketiga adalah Liu Tan, merupakan rekod holder yang secara tidak rasmi pada ketika itu. Orang tiga-tiga ni memang datang nak cuba buat the best untuk negara dan untuk cuba nak mengharumkan nama negara kita di peringkat dunia dengan sertai acara maraton iaitu Tokyo Marathon, merupakan World Major Marathon
Marathon. Tapi ada paling the best keputusan yang dapat pada hari kejadian, pada hari event adalah ada dua atlet negara kita iaitu Mohaiza dan juga Liu Tan telah berjaya melepasi rekod kebangsaan pada tahun 2017 yang tidak rasmi iaitu 2 jam 28 minit. Mereka berdua telah dapat catatan di bawah 2 jam 28 minit. Dan paling best, Mohaiza dapat 2 jam 27 minit dan Liu Tan dapat berjaya memperbaharui rekod peribadi beliau dan akhirnya dapat memperbaharui rekod kebangsaan dengan 2 jam 25 minit 32 saat. Waktu ni memang satu Malaysia ataupun siapa yang mencintai dunia larian ni kat Malaysia ni memang waktu tengah viral lah. Wow, ada juga rakyat Malaysia yang boleh dapat catatan yang begitu-gitu laju. Memang hebat waktu tu. Tapi bila dah habis berlari waktu itu, dah habis dekat finishing line, adalah sedikit isu. Liu Tan dan juga Mohaiza cuba nak buat ujian doping dekat penganjur JAAF iaitu pihak penganjur Japan. Dia merupakan badan induk yang manage World Major Marathon Tokyo Marathon pada tahun 2018, tetapi tidak dibenarkan untuk buat ujian doping. Adalah pada ketika itu yang dibenarkan adalah atlet-atlet yang kategori elite dan mereka yang cuba memperbaharui rekod dunia saja dibenarkan untuk buat. Melainkan pihak KOM hantar official surat kepada pihak penganjur Japan mengatakan atlet negara Malaysia perlu menjalani ujian doping, barulah atlet-atlet Malaysia boleh buat doping testing. Bayangkanlah berlari 42 km di bawah suhu 5 darjah Celsius. Tak boleh bayangkan dia punya sejuk dia macam mana. Tetapi lalas rekod tidak dapat diiktiraf. Kita yang amat sedih lah pada ketika itu. Tapi benda ni telah dibahaskan di Parlimen Malaysia. Sebulan selepas itu adalah pada bulan Mac. Ya, bayangkanlah apa negara kita tak dapat nak mengiktiraf rekod kebangsaan sedangkan mereka telah bersusah payah berlatih berbulan-bulan lamanya semata-mata untuk mencipta sejarah nama Malaysia di persada dunia. Sedangkan kita tengok kau bayangkanlah atlet pelari Jepun yang namanya Yuta Shitara yang telah berjaya waktu itu, dia telah berjaya memperbaharui rekod kebangsaan milik negara Jepun yang dah lama tak dipecahkan. Dia dapat apa? Dia dapat 100 juta yen bersamaan dengan 3.6 juta ringgit Malaysia, semata-mata sebab atletnya berjaya pecahkan rekod kebangsaan. Ini adalah sebagai penghargaan yang khusus kepada seorang atlet setelah dia bekerja keras, berlatih berbulan-bulan lamanya. Itulah dia punya apa yang dia dapat. Tetapi bila sampai untuk atlet Malaysia, dia tak dapat apa-apa, nothing. So benda ni macam sedihnya atlet Malaysia tak dapat apa-apa, sedangkan nak dapat pengiktirafan rekod kebangsaan pun makan masa dan ia menjadi isu pada ketika itu. Jadi waktu itu apa perasaan Liu Tan apa yang dia kata dia sangat sedih sebab dia dah berjaya memperbarui rekod peribadinya sendiri dan rekod kebangsaan 2 jam 25 minit. Bukan satu benda yang kita tak boleh main-main. Kita patut pandang benda ni luar biasa dan benda ni patut diiktiraf secepat mungkin. Tetapi benda ni masih dibahaskan. Dah lama kan rekod kebangsaan tak dipecahkan, tapi benda ni dah melibatkan 3 atlet Malaysia yang sertai acara maraton. Dan Liu Tan dia dah cuba untuk membuat ujian testing doping tapi tidak dibenarkan, ditolak oleh pihak penganjur. Sebabnya hanya yang dibenarkan adalah atlet-atlet bertaraf elit saja yang dibenarkan. Untuk rekod kebangsaan milik negara sendiri hanya deal untuk pihak-pihak negara sendiri saja. Bagaimana dia nak iktiraf itu sebagainya, bukan pihak penganjur yang perlu buat. Itu sebabnya dia bagi option. Kalau betul-betul nak buat doping test, pihak penganjur atau pihak negara masing-masing perlu hantar surat official kepada pihak penganjur untuk membenarkan atlet negara masing-masing baru boleh buat ujian doping testing. Dan korang perlu tahu doping apa benda ni? Doping ni macam sejenis dadah ataupun ubat yang telah diharamkan sekiranya seorang atlet ada memiliki ataupun ada kesalahan doping. Secara official, keputusan yang dia dapat selepas berlari itu dibatalkan. Itu sebabnya ujian doping ni sangat penting untuk kita nak iktiraf sesuatu rekod. Jadi waktu tu dah lepas lari, dah dapat catatan rekod yang terbaik, dah catatan rekod yang paling the best iaitu rekod kebangsaan. Dah lah waktu tak diiktiraf. Tapi macam mana Liu Tan waktu tu dia fikir? Pihak KOM katakan kepada Liu Tan dia perlu hantar dokumen rasmi ataupun catatan rasmi yang dia dapat daripada pihak penganjur Tokyo Marathon kepada pihak KOM untuk mengesahkan catatan itu adalah benar, barulah diiktiraf sebagai rekod kebangsaan milik Malaysia. Yalah, apa perasaan Liu Tan? Confirm lah dia rasa sedih guys. Gila tak sedih?
dah 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 dia tak diiktiraf dia punya rekod, dan pada tahun 2018 pun tak diiktiraf juga rekodnya. 2 tahun berturut-turut lari acara Tokyo Marathon tapi tidak diiktiraf. Tapi pada tahun 2018 akhirnya setelah dibentang di Parlimen, benda ni dipandang tinggi, dan pada bulan Ogos, bulan 8, akhirnya rekod kebangsaan telah menjadi milik Leo Tan, iaitu 2 jam 25 minit. Tapi dalam sudut hatinya pada ketika itu dia sedih, tapi pada masa sama dia anggap benda yang sedih tu tak memutuskan perasaan rasa ingin mencubanya. Dia sentiasa tidak pernah putus asa sebab dia ada satu goal, iaitu dia ingin melayakkan dirinya ke Olimpik dunia pada satu hari, iaitu dia perlu dapatkan 2 jam 19 minit ke bawah catatan yang perlu dia dapatkan. Dan kita tahulah 2 jam 25 minit adalah 7 minit jauh daripada catatan yang perlu diambil untuk melayakkan dirinya ke Olimpik 2020 misalnya. Jadi selepas habisnya Tokyo Marathon, waktu tu masih dalam pending lagi mengatakan rekod kebangsaan telah menjadi milik Leo Tan. Waktu itu pihak KON telah mempelawa Mohaiza dan juga Leo Tan untuk sertai program Kita Juara untuk mempersiapkan diri mereka ke SEA Games tahun 2019 di Filipina. Jadi selepas seterusnya dia dah berjaya dapat personal record untuk Tokyo Marathon 2018 yang merupakan dia punya pencapaian peribadi yang baru dan satu rekod kebangsaan yang baru. Kemudian dia bertekad, dia cakap dekat keluarga dia dengan sokongan daripada ahli keluarga dia bertekad untuk berhenti kerja sebagai jurutera electrical di Taiwan tempat dia bekerja. Dia bertekad untuk menjadi full time athlete untuk dia dapat goal ke Olimpik 2020. Daripada situ dia bertekad untuk berusaha kerja lebih keras lagi untuk kikis dia punya PB yang ada sekarang lah. Tapi akhirnya dia bertekad untuk berlatih di bawah coach yang baru, coach di Malaysia, satu coach former athlete distance 20 yang terbaik di dunia pada waktu ketika itu, nama dia Jean Pierre, dan coach ni memang memberi latihan yang terbaik untuk Leo Tan ni lah. Jadi pada masa yang sama dia up satu statement, dia mengatakan dia memerlukan $25,000 sebagai persiapan dia untuk berlatih, untuk menyertai pelbagai kejohanan, mempersiapkan dirinya ke Olimpik 2020. Jadi dia perlukan sokongan ataupun sebarang sponsor yang dapat membantu dia dari segi kewangan agar dia dapat mempersiapkan dirinya ke Olimpik 2020, dan paling penting dia dapat memperbaharui personal bestnya. Itu paling penting. Jadi pada penghujung tahun 2018, iaitu pada bulan Disember, dia telah menyertai satu Fukuoka International Marathon dan dia berjaya sekali lagi dapat memperbaharui rekod peribadinya dengan catatan 2 jam 24 minit. Wow, ini ada sangat laju. Pada waktu itu, ketika itu automatik dia telah berjaya buat personal best ataupun dia telah berjaya memperbaharui rekod kebangsaan milik dirinya sendiri yang telah dipecahkan pada Tokyo 2018 pada awal tahun. Kemudian pada tahun 2019 bermulalah dia punya persiapan untuk tahun 2020 iaitu Olimpik kalau dia dapat melayakkan diri. Jadi pada awal tahun 2019 dia telah menyertai acara maraton, iaitu acara maraton di Tokyo Marathon 2019, tetapi DNF, tak dapat finish disebabkan dia rasa pada waktu itu dia mengalami hypothermia ketika race bermula daripada jarak 16 km dan akhirnya dia DNF, tak sampai habiskan larian tersebut. Pada tahun 2019 adalah tahun yang malang untuk dirinya kerana dia mengalami satu kecederaan, iaitu kecederaan Achilles. Dia telah mendapatkan pelbagai terapi. Akhirnya pada acara SEA Games di Filipina dia menarik diri daripada menyertai acara tersebut. Tahun 2020 tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba Leo Tan dapat PB lagi. Kali ni bukan biasa-biasa, 2 jam 23 minit. Kira tahun 2020 kita tahulah adalah tahun yang antara tahun malang lah. Kira benda yang tahun yang kita pun tak disangka-sangka terjadinya pandemik baru yang melanda dunia sekarang ni, iaitulah COVID-19. Tapi pada masa yang sama, virus ini tidak mematahkan semangat atlet kita Leo Tan untuk berlatih sepanjang tahun untuk mempersiapkan dirinya, memperbaharui rekod peribadinya, iaitu acara di hujung tahun di Taipei Marathon. Apa yang kita lihat sekarang, dia telah berjaya memperbaharui rekodnya 2 jam 23 minit. Itu adalah pencapaian yang terbaik untuk dirinya. Kesimpulan yang aku boleh kongsikan untuk video kali ini, apa yang korang lihat daripada kronologi pencapaian seorang atlet yang bernama Leo Tan ni, daripada nothing sehingga ia jadi hero yang meletakkan nama negara Malaysia di persada dunia, memang sangat kita respect. We really proud of you bro, sebab anda telah memberi sumber inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami berbangga dengan pencapaian anda. Sebabnya kalau korang tahu, Leo Tan ni dia sentiasa berusaha, dia sentiasa memperbaiki dirinya daripada catatan masa yang biasa-biasa, tapi dia
dia semakin memperbaiki dirinya dari tahun ke tahun. Itulah yang ada kekentalan, kecekalan, kegigihan seorang atlet bernama Leo Tan ini. Walaupun kita tahu pada tahun 2019 dia telah mengalami kecederaan yang menyebabkan dia DNF untuk Tokyo Marathon 2019, dan pada penghujung tahun dia menarik diri daripada menyertai acara SEA Games walaupun dia dah bersedia habis-habisan di bawah jagaan coach Jean Pierre, tapi tak ada rezeki dia untuk sertai event SEA Games. Dan pada tahun 2020 dia buat comeback dalam diam-diam. Tiba-tiba di acara Taipei Marathon baru-baru ini dia telah berjaya rekod baru kebangsaan. Wow, ini adalah pencapaian yang sangat hebat. Inilah dia kata personal best peribadinya. Korang belajarlah apa pengajaran yang dapat di sini. Janganlah kita mudah putus asa walaupun kita tak berjaya pada satu tahap, sebabnya kita tak tahu rezeki kita di mana-mana, mungkin pada masa yang akan datang. Yang penting kita kena berusaha dan bertawakal. Itulah pengajaran yang kita dapat kongsikan. Itu sajalah video untuk kali ini. Semoga korang dapat manfaat, korang dapat kenal siapa atlet yang bernama Leo Tan ini. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.